Terima kasih kerana masih lagi menonton Agenda Awal ini yang khas didatangkan kepada anda dari PWTC di sisi Perhimpunan Agung UMNO dan kita kerap membicarakan tentang politik, masyarakat sivil, tapi golongan begitu penting kerana di mana pun saya pergi sekarang ini bicara wara di seluruh dunia, ekonomi itu yang paling terkedepan dibicarakan. Dan dalam konteks itu, cadangan yang diberikan oleh Ketua Pemuda membabitkan 10 perkara itu banyaknya memerlukan kerjasama ataupun partnership, perkongsian dengan pihak yang kerap kali tidak disebut dalam bicara wara parti. Tapi kali ini itulah yang saya rasa dibayangkan oleh YBKJ dan mungkin kejayaan sayap dalam membentuk perkara ini, kerana kalau hanya diharapkan pada pimpinan tertinggi, mereka begitu dekat dengan kuasa eksekutif, tetapi sayap di bawah, ketua bahagian, ketua cawangan misalnya, mereka boleh menggerakkan perkara ini dalam diskusi masyarakat sivil. Saya lihat ada dua ya. Satu ialah di sini kelihatan kefahaman tentang kewujudan sektor-sektor lain selain daripada state atau kerajaan dan politik, yakni sektor perniagaan dan masyarakat sivil. Dan kedua-dua sektor lain itu diajak bersama ya, diajak bersama dalam 10 itu. Misalnya syarikat-syarikat yang menjana pekerja anak muda diberikan pelepasan cukai. Ini parti politik memberi perhatian kepada syarikat itu, dan begitu juga dengan soal-soal masyarakat sivil, golongan muflis diberikan peluang kedua, transformasi politik dan sebagainya. Itu pada saya sangat mustahak ya. Kefahaman tentang kewujudan dan pengiktirafan terhadap kewujudan sektor-sektor lain, mengajak mereka bersama kerana kita parti kerajaan ya. Dan yang kedua ialah sentuhan kepada golongan pertengahan. Memang kalau ikut kajian golongan pertengahan ini atau atas pagar ya, ini lebih kurang 30%. Kita menang parlimen dengan 140 kursi pada tahun 2008 dan undi popular cuma 51%. Tak mungkin kita boleh menang angka itu dan tak mungkin kita boleh pergi pilihan raya ke-13 kalau tidak dengan sokongan golongan pertengahan ini. Dan golongan pertengahan ini semakin hari semakin membesar, dia semakin berjaringan antara mereka. Mereka berkongsi pengalaman, berkongsi idea juga sesama mereka dan dengan orang lain. Dia dah jadi macam gerakan sosial yang tersendiri. Pengaruh mereka sangat besar untuk pilihan raya kali ini. Kalau saya tarik keluar dimensi wanita dalam golongan itu juga penting, dan saya petik satu paragraf ataupun perenggan daripada ucapan Ketua Wanita. Beliau membayangkan di situ bagaimana François Hollande, David Cameron dan Barack Obama, majoriti sokongan golongan wanita yang memberikan arus besar kepada kemenangan tokoh-tokoh besar ini. Dan dalam ucapan yang sama tentang lonjakan ke depan, kalau YBKJ bercakap tentang dua masa depan, Ketua Wanita juga melihat pada lonjakan untuk masa depan, dan disebutkan Francis Fukuyama, disebutkan tentang Martin Luther King, I have a dream. Semua itu bagaimana akan dinilai dalam dan luar Perhimpunan Agung UMNO ni? Kerana kita tahu di antara yang paling banyak tekanan dan fokus itu mungkin besar kegunaan secara personalitinya kepada Ketua Wanita kali ini. Ya, kalau kita perhatikan, pengundi wanita mainkan peranan yang amat besar dalam pilihan raya akan datang. Jumlahnya cukup besar, melebihi pengundi lelaki hampir 1%. Bermakna apa sahaja yang dilakukan oleh sayap wanita dan puteri penting. Dalam konteks ini, saya percaya walaupun tercalar sedikit personaliti yang memimpin, tetapi dalam parti masih lagi popular, masih dianggap ketua wanita yang boleh meraih sokongan. Dan dalam konteks ini saya percaya apa yang harus boleh dilakukan adalah koordinasi dengan beberapa sayap yang lain supaya apa yang telah dilakukan sebelum ini dapat diteruskan dan dilakukan penambahbaikan. Kerana ramai juga persoalkan sejauh manakah sayap wanita ini bukan saja dalam UMNO tetapi juga dalam Barisan Nasional mampu untuk mengubah strategi dan secara kreatif boleh memenangi semula sokongan yang pernah Barisan Nasional perolehi, khususnya UMNO. Jadi tekanan, cabaran besar kepada wanita, bagaimanakah itu dapat diterjemahkan dalam bentuk sokongan.
Walaupun beliau telah memberikan gambaran besar dengan menggunakan sarjana tokoh besar dalam kesarjanaan politik dan juga mengambil kira apa yang telah diperkatakan oleh Martin Luther King. Dalam konteks ini, yang penting adalah sejauh manakah masing-masing dapat mengakui bahawa perlu kembali pada perjuangan asal parti. Apakah perjuangan asal parti dalam konteks wanita itu sendiri? Bagaimanakah itu sebenarnya boleh mencambah perubahan yang besar dalam konteks wanita? Betul Puteri Datuk Rosnah. Kalau dengar pun memang teruja lah kalau dari segi aspek kelantangan itu dan keberanian menuju ke depan tu, semangat juang itu. Tetapi dalam konteks itu, puteri tidak bersejarah panjang seperti wanita. Ada yang melihat sebagai kelebihan dan saya melihatnya sebagai kelebihan kerana mereka hadir dengan generasi Y dan boleh lagi sentuh dengan generasi X yang berjiwa generasi Y. Ketua Puteri melakukan tentang mahu berada di saf depan, mendangki segala tomahan. Tapi mungkin itu juga perlu diartikulasikan dengan kecerdikan dan penuh rasa rendah diri sebagai anak muda yang berwawasan besar, berwawasan pandangan dunia. Bukan hanya pada negara ini, kerana saya rasa itulah cabarannya. Mereka inilah golongan yang akan menebusi siling kaca 30% perwakilan wanita dalam lembaga pengarah misalnya. Ini idea-idea baru dan usaha baru yang saya rasa bukan hanya berlandaskan politik. Jika dapat dilakukan di luar politik, hasil kerja keras puteri itu dengan sendirinya akan membawa dengan banyaknya golongan atas pagar itu ke BN. Ya, itu memang itu satu benda yang sangat mustahak ya, dan sebenarnya bila saya lihat kedua-dua ucapan Ketua Puteri dan Ketua Pemuda, ada semacam satu persamaan itu ya, yakni dia tidak sayap dalam bentuk lama. Dia bukan sayap yang misalnya kalau pemuda hanya satu kerja dan puteri piring terbang lah. Dia bukan lagi kapal terbang bentuk lama tapi dia piring terbang. Dia bersepadu. Dan saya fikir Datuk Rosnah sebut tentang golongan pertengahan itu. Dan kalau dilihat juga menjangkaui ucapan tetapi lebih kepada menghadapi pilihan raya. Kedua-dua sayap muda ini, pemuda dan puteri, ada satu tanggungjawab yang sangat besar mendampingi orang muda yang mendapatkan maklumat politik tidak dari media arus perdana. Ya, kajian misalnya Dr. Syarudin dan kawan-kawan di UiTM menunjukkan bahawa kebanyakan maklumat politik itu datang daripada media baru. Hanya 24% daripada televisyen arus perdana dan hanya 15% daripada surat khabar arus perdana. Itu perubahan gaya hidup sejagat turut melanda Malaysia dalam 30 saat, Prof. Ramai yang mengatakan yang berada di sisi ini macam kami wartawan dan pengarah di luar ini melihat tahap keyakinan itu tinggi sekali. Pandangan Prof dalam perkara ini, terutamanya dalam putusan PRU 13. Tahap keyakinan, kepercayaan tinggi, tapi saya rasakan mereka yang berada di sini harus boleh mendampingi pemimpin akar umbi yang lain, menyampaikan mesej maklumat yang diterima ini supaya ia tidak kekal di sini saja. Semangat itu harus diteruskan secara berterusan, bukan bermusim, sampai ke pilihan raya dan memastikan bahawa pada hari pilihan raya yang harus diutamakanlah perpaduan dalam parti. Kalau itu ada, jentera akan licin, sabotaj akan diminimalkan. Maka saya rasakan keyakinan itu boleh diterjemahkan dalam bentuk sokongan kemenangan yang mahu dilihat pada pilihan raya akan datang. Mungkin itu bahagian Prof untuk kata-kata Presiden besok. Kita tidak ada calan untuk mengetahuinya, kecuali tontonlah Astro Awani dan untuk melihat apa pula yang akan berlaku besok, kerana kita sedang menunggu hari esok apabila kata-kata Presiden itu kita dengar dan apakah strateginya menuju ke depan. Terima kasih kepada YB Datuk, terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada anda. Jumpa lagi dalam siaran-siaran langsung sama ada agenda Awani maupun diskusi lain Astro Awani di sisi Perhimpunan Agung UMNO. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.